ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersimpun bersama-sama dalam kuliah membaca dan mengambil faedah daripada kitab tafsir juzuk yang ke-30 karya Buya Hamka, seorang tokoh besar di Nusantara ini. Saya hari ini bersiaran daripada Patani, yang mana kebetulan hari ini ada ziarah, kita panggil apa, lawatan kerja. Jadi tak sempat nak balik ke hotel, jadi kita bersiaran di restoran ni. Alhamdulillah, owner restoran ni juga memberikan kebenaran untuk saya bersiaran daripada restoran ni, dan diberikan juga saya password untuk wifi dia, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati usaha dan juga kemurahan hati beliau. Baik, kita hari ini insya-Allah nak sambung membaca tafsir berkaitan dengan surah Tin. Yang mana surah Tin ni, dia merupakan satu surah yang kita biasa baca. Mungkin ramai di kalangan kita pun yang menghafal surah ni. Satu surah yang pendek, surah yang mana Nabi SAW, seperti mana kata Al-Bara' bin Azib, Bara' kata Nabi SAW dalam satu permusafiran pernah membaca surah At-Tin ni dalam salah satu daripada rakaat salat dia. Yang mana Nabi SAW terkenal sebagai Nabi yang memberikan keringanan, sebagai Nabi yang membawa syariat yang tidak menyusahkan umat. Jadi dalam permusafiran Nabi baca surah At-Tin. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kalau kita bermusafir nak baca surah yang pendek, di antara surah yang pendek ini adalah surah Tin yang boleh kita amalkan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang Nabi amalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang turun sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Hadirin mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum ini kita telah pun membaca dan mengambil manfaat daripada surah Asy-Syarah. Yang mana surah Asy-Syarah ataupun surah Al-Insyirah menceritakan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang turun di Mekah yang menunjukkan kepada kita walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sukar, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan pelbagai ujian, berhadapan dengan Quraisy, melalui begitu banyak mihnah dan kesusahan, tetapi Allah Taala tetap juga, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap juga mengatakan kepada Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami telah melapangkan untuk kamu dadamu? Allah Subhanahu wa taala nak memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan sukar, walaupun dalam keadaan susah, ketenangan jiwa itu boleh datang dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala letakkan surah Al-Insyirah dalam mushaf, takdir Allah meletakkan surah At-Tin datang selepas daripada itu. Kenapa surah At-Tin diletakkan selepas daripada surah Al-Insyirah? Kita akan cuba untuk kupas insya-Allah dalam kuliah kali ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun, dan demi buah tin dan demi buah zaitun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan para ulama tafsir berbeza pendapat berkenaan dengan maksud wat-tini waz-zaitun.
Sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan buah tin dan zaitun itu ialah Allah Subhanahu wa taala bersumpah memang dengan buah tin dan memang dengan buah zaitun. Ini salah satu daripada tafsiran yang disebut oleh para ulama. Maksudnya, bila Allah Ta'ala nak bersumpah, watini wa zaitun, maksudnya demi buah tin, demi buah zaitun. Memang Allah Ta'ala bersumpah. Tapi ini menimbulkan satu persoalan di sisi ulama tafsir. Kenapa menjadi satu persoalan? Kerana kebiasaannya, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bersumpah dengan sesuatu, Allah akan bersumpah dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Tapi bila kita tengok pada buah tin dan buah zaitun, ia bukanlah satu benda yang besar pun. Ia satu benda yang kecil je. Buah zaitun kecil je. Buah tin pun taklah besar mana. Kerana sebelum ni, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Tiba-tiba dalam surah ni, Allah Ta'ala bersumpah dengan satu buah yang kecil. Kenapa buah ini Allah Ta'ala bersumpah dengannya? Kalau kita mengambil pandangan yang mengatakan watini wa zaitun ni sebenar-benarnya memang buah, maka para ulama mencari apa hikmahnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala tengok dalam tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi. Ya, Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab dia Mafatihul Ghaib mengatakan bahawasanya buah tin dan buah zaitun ni mempunyai keistimewaan. Keistimewaan dari sudut ia memberikan buah yang ada sifat manfaat qut yang boleh dijadikan sebagai makanan yang mengenyangkan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan al-bait la tamra fihi jiya'un ahli. Rumah yang tidak ada tamar, ahli rumah tu akan kelaparan. Kalau tengok dalam hadis ni, Nabi SAW bagi tahu kepada kita tentang pentingnya untuk simpan buah tamar dalam rumah pada zaman itu. Pada zaman itu. Kerana zaman tu orang Arab makan buah tamar. Kalau tuan-tuan buka dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnul Arabi, seorang ulama daripada Andalus, dia mengarang kitab Aridatul Ahwazi, syarah kepada Sunan At-Tirmidzi, dia mengatakan, dia hurai hadis tu, dia kata, hadis ini mempunyai konteks zaman ataupun konteks tempat, lokasi. Nabi SAW sebut tentang tamar. Nak memberikan isyarat kepada ketua keluarga perlu untuk menyediakan tamar sekurang-kurangnya kepada ahli keluarganya supaya mereka itu tidak lapar. Tetapi kata Ibn al-Arabi, bagi orang-orang yang duduk di kawasan Maghrib, bagi orang-orang yang duduk di kawasan Andalusia pada ketika itu, kawasan Maghribi pada ketika itu, makanan ruji bagi mereka bukanlah tamar pada zamannya. Sebaliknya makanan ruji bagi dia ataupun bagi mereka ialah buah tin. Nak bagi tahu, buah tin ni ada satu keistimewaan, ia mengenyangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Ar-Razi, buah tin ni dia ada satu sifat sebagai dawa, sebagai pengubat ataupun penawar. Yang ni disebutkan oleh pakar-pakar perubatan pada zaman ini. Termasuk juga dengan zaitun. Yang mana zaitun ini mempunyai kebaikan. Dari sudut minyaknya boleh digunakan untuk pelbagai manfaat-manfaat yang baik untuk kesihatan, dan juga buahnya itu boleh digunakan dalam makanan manusia. Itu tafsiran yang pertama. Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut pandangan ni, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua buah ni yang mungkin pada pandangan manusia buah ni tak ada nilai. Buah ni mungkin ia taklah mahal. Buah ni mungkin taklah dihargai, tetapi Allah memberikan isyarat. Mungkin nak memberikan isyarat, dua buah ni buah yang sangat berharga, buah yang sangat bernilai, yang kita kena jaga, yang kita kena makan, yang kita kena jadikan sebagai menu dalam makanan. Itu pertama. Yang kedua, tafsiran yang kedua, ada yang mengatakan watini wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Tin di situ bermaksud Masjid Dimashq. Masjid di daerah Syam.
masjid di daerah Syam. Ada juga yang mengatakan tak, sebenarnya bukit yang berada di kawasan Dimashq. Ada juga yang mengatakan tak, sebenarnya yang dimaksudkan di situ ialah masjid ataupun kawasan salat bagi golongan Ashabul Kahf. Ashabul Kahf. Tapi ini adalah pandangan-pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa mereka mengatakan watin wa zaitun ni bukan buah tin, bukan buah zaitun? Kerana mereka melihat kepada ayat selepas itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman selepas itu, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi kita panggil balad, negeri yang aman ini, dan demi negeri yang aman ini. So, dua ayat selepas daripada ayat ni menceritakan tentang lokasi. Maka ayat yang pertama pun sepatutnya menceritakan tentang lokasi, bukan sekadar buah-buahan, iaitu di manakah lokasi buah-buahan ni ada. Jadi sebab itu mereka mentafsirkan, sebahagian daripada mereka kata yang dimaksudkan dengan tin itu ialah masjid di Damsyik, ataupun ada yang mengatakan bukit di Damsyik. Ya. Kemudian zaitun pula, bila kata wazaitun, sebahagian daripada ulama tafsir seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir daripada Qatadah, daripada Ibnu Zaid, mereka mengatakan wazaitun ialah masjid yang berada di Baitul Maqdis. Masjid yang berada di Baitul Maqdis. Maka dua tafsiran. Ada tafsiran yang mentafsirkan tentang makna buahnya, literal. Ada yang mentafsir dengan makna konteks, iaitu lokasi. Kalau ikut lokasi, Damsyik dan juga Baitul Maqdis. Yang mana kedua-dua, Damsyik dan juga, sebenarnya orang Arab dia tak panggil Damsyik, dia panggil Dimashq. Dimashq ataupun Baitul Maqdis. Kedua-dua bandar ini merupakan di antara dua bandar yang penting. Di antara dua bandar yang penting, yang mana di kawasan ini ramai di kalangan Nabi-Nabi Bani Israel yang Allah Ta'ala utuskan kepada Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyambung lagi. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina yang berada di Sinai, yang berada di kawasan Mesir, di bawah kekuasaan Mesir pada hari ini, kerajaan Mesir pada hari ini. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. 3 ayat Allah Ta'ala sebutkan sebagai permulaan daripada surah Tin, menunjukkan lokasi yang penting, iaitu lokasi Damsyik ataupun Dimashq, Baitul Maqdis di Palestin, Sinai dan juga Makkah. Kenapa 3 ni? 3 ni merupakan lokasi di mana, kata Ibnu Katsir dalam tafsir dia, 3 lokasi di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Nabi-Nabi Ulul Azmi. Yang mana Nabi-Nabi Ulul Azmi ini, Nabi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan mereka ini dengan syariat yang besar. Allah berikan kepada mereka syariat yang besar. Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian yang hebat, yang mana mereka ini telah melalui pelbagai tribulasi, pelbagai mihnah, dan mereka berjaya melepaskan diri mereka daripada setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka dengan berjaya. Maka sebab itu, bila kita baca surah Insyirah sebelum ini, turun di Mekah, sebelum daripada hijrah, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, walaupun dalam keadaan sukar, walaupun dalam keadaan dihina, dicaci, Allah Ta'ala memberikan nikmat yang terbesarnya kepada Nabi SAW. Jiwa tenang, jiwa lapang. Dan nak bagi tahu juga pada kita, apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah resam dalam kehidupan seorang pendakwah. Itu juga yang dilalui oleh Nabi-Nabi Ulul Azmi, yang mana di Dimashq ataupun di Damsyik, kebanyakan Nabi-Nabi ada di sana. Begitu juga dengan Baitul Maqdis, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Nabi Isa ada di sana. Wa turi sinin, Nabi Musa ada di sana. Wa hadzal baladil amin, dan diakhiri dengan Nabi akhir zaman,
Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu satu isyarat pada kita apa dia? Nak bagi tahu bahawasanya perjuangan nabi-nabi ni sama. Skrip, jalan cerita, kita panggil storyline yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi ni sama. Iaitu ajak orang kembali kepada fitrah, ajak orang kembali kepada tauhid, ajak orang mengagungkan arahan Allah dan Rasul, tinggalkan perkara-perkara yang bodoh, tinggalkan perkara-perkara yang mengarut, tinggalkan perkara-perkara yang tak berfaedah. Jangan taat melainkan hanya kepada Tuhan. Jalan ceritanya sama. Bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan Nabi sama. Mereka tidak pernah meminta apa-apa. Mereka tidak pernah mereka tidak pernah meminta apa-apa upah daripada dakwah mereka, tetapi mereka juga tetap ditentang. Mereka tetap ditentang, mereka tetap dikatakan sebagai pengkhianat, mereka tetap dikatakan sebagai pemecah belah. Ini perkara yang biasa dilalui oleh nabi-nabi, dan kita juga sebagai orang yang menjadi pengikut Nabi, yang menjadi pencinta Nabi, yang mahu melalui jalan Nabi, kalau kita terkena musibah, terkena ujian, terkena sekatan, kita juga kena ambil manfaat daripada surah Asy-Syarah dan surah At-Tin ni. Iaitu Nabi-Nabi yang besar, yang membawa syariat yang besar, juga diuji dengan ujian yang besar. Nak bagi tahu pada kita, tempat-tempat ni menjadi saksi. Tempat-tempat ni menjadi bukti yang kamu boleh tengok pada hari ini. Nabi-Nabi ni telah berjuang. Nabi-Nabi ni telah menggunakan segala kudrat yang mereka ada untuk membawa manusia. Bukan kerana kepentingan mereka. Dia orang ajak manusia ni tak ada kepentingan apa pun. Hari ni kita nak jumpa satu manusia berusaha tanpa kepentingan peribadi, susah. Tapi kita kena ambil iktibar daripada sejarah Nabi-Nabi ni. Pergi tengok dekat Damsyik, pergi tengok dekat Baitul Maqdis, pergi tengok dekat Sinai, pergi tengok dekat Makkah. Apa yang ada di sana? Apa yang ada di sana? Nabi-Nabi tidak membina kekayaan pun. Nabi-Nabi tidak mendapat apa-apa kepentingan dunia pun. Tetapi mereka cekal berada di atas dakwah. Mereka bersungguh walaupun bukan untuk kepentingan peribadi. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih bernilai. Ada sesuatu yang lebih bernilai yang Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan pada ayat yang berikutnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan, dalam sebaik-baik bentuk. Yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan makhluk, Allah Taala tak ciptakan makhluk dalam keadaan sia-sia tanpa ada hikmah di sebaliknya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang hakim. Tuhan yang hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Bila Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Taala jadikan manusia ini fizikalnya berbeza daripada makhluk yang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ni, dia berjalan tak seperti binatang lain. Kata Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitab dia Mafatihul Ghaib, ketika mana Allah Taala menciptakan binatang, kebanyakan binatang bila berjalan mukibban ala wajhi. Bila berjalan merangkak binatang. Bila berjalan merangkak, maksudnya muka haiwan ni menghadap ke bumi. Dan kepala haiwan ni kebanyakannya selari dengan kemaluan. Tengok kucing, tengok gajah, tengok zirafah. Kesemuanya memandang ke bawah. Tapi manusia Allah Ta'ala jadikan, ketika mana manusia berjalan, manusia tidak, mukanya tidak menghadap ke bawah. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan
manusia itu tegak berdiri. Ini merupakan salah satu daripada keajaiban. Kerana kalau kita tengok tulang belakang kita bukan lurus pun. Kan? Ni kalau ada doktor-doktor tolong bagi advice sikit lah. Kan? Kalau saya tengok tulang belakang manusia ni dia bukan lurus. Dia melengkung. Macam mana manusia boleh berjalan dalam keadaan lurus? Kan? Macam mana manusia boleh berjalan seimbang walaupun tulang belakangnya tidak lurus? Subhanallah, Allah Ta'ala jadikan manusia begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Dalam sebaik-baik kejadian yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu manusia ni anggota badannya seimbang. Kalau kita tengok jari kita ni walaupun tak sama panjang, tapi senang untuk memegang, senang untuk mengambil sesuatu. Tak sama panjang. Kalau sama panjang jadi susah nak pegang. Jadi susah nak menggenggam. Kan? Maka Allah Ta'ala ciptakan manusia itu dengan keindahan tubuhnya, dengan kedudukan tubuhnya yang sangat-sangat unik dan menarik. Nak bagi tahu pada kita apa dia? Nak bagi tahu pada kita kena syukur. Allah Ta'ala bagi kat kita semua benda-benda ni untuk kita gunakan, jadikan diri kita sebagai manusia yang taat kepada perintah. Kerana ramai di kalangan manusia yang Allah Ta'ala bukan hanya jadikan diri dia sebaik-baik ciptaan, Allah Ta'ala berikan pula nikmat yang lain yang melengkapkan kejadian dia. Tapi dalam sejarah ada manusia yang Allah Ta'ala jadikan dia sempurna. Allah Ta'ala berikan dia dengan pelbagai kesenangan. Allah Ta'ala bagikan dia kuasa. Tetapi dialah orang yang pertama yang lawan dakwah Nabi SAW hanya kerana keegoan dia dan kesombongan dia. Dulu saya pernah cerita tentang satu kisah bagaimana Firaun, yang mana Firaun ni dia ada kuasa. Kebetulan bulan 12 baru ni saya bersama dengan tim Local Ihsan, kami nak pergi ke Yaman untuk menyampaikan bantuan. Singgah sekejap dekat Kairah kerana daripada Malaysia tak ada flight masuk ke Yaman. Kami kena terbang pergi ke Kairah. Daripada Kairah baru terbang pergi ke Hadramaut. Masa pergi dekat Kairah tu, kami dibawa oleh pelajar-pelajar untuk masuk ke dalam muzium. Masuk dalam muzium di Kairah, National Museum. So di sana bila dibawa, pelajar-pelajar Mesir ni tunjukkan kami, ni tempat mumia-mumia Firaun yang pernah memerintah Mesir. Jadi bila kami tengok mumia-mumia Firaun, tak tahulah, ada orang kata dia kecut. Tapi kalau nak kecut pun, tak adalah kecut tu sampai jauh sangat beza saiznya. Sekadar yang kami tengok saiz yang jadi Firaun ni taklah besar sangat. Kecil je. Kan? Bila tengok jasad Ramses II kan, yang dikatakan dialah yang lawan Nabi Musa AS, yang betul-betul kejar Nabi Musa, nak bunuh Nabi Musa dengan Bani Israel ni. Kita tengok badan dia ala kecil. Kan? Bukanlah besar sangat. Tapi kecil-kecil badan dia tu pun sampai berani mengaku diri dia sebagai Tuhan. Kan? Bila kami tengok tu, kami menginsafi diri. Ya, betul lah. Kuasa, kesenangan, kemewahan, kalau tidak betul-betul dijaga, kalau tidak betul-betul dipelihara, akan menjadikan manusia yang berada dalam ciptaan yang baik, ditambah pula dengan nikmat yang banyak, akan menjadi manusia yang sombong, jadi manusia yang takabur, jadi manusia yang lupa diri. Dan dalam sejarah manusia ni, Firaunlah orang pertama yang mengaku diri dia Tuhan. Dan biasa manusia di zaman sebelum-sebelum tu, mereka mengambil benda lain sebagai Tuhan. Kan? Mereka mengaku Allah Ta'ala tu ada, tapi mereka mengambil sembahan-sembahan lain
sebagai perantara untuk bantu mereka. Seperti mana kata mereka yang dirakamkan di dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka melainkan yakni kami tak sembah berhala-berhala ni, melainkan mereka ni yakni berhala-berhala ni boleh bawa kami dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Tapi bila masuk zaman Nabi Musa bertemu dengan Firaun, Firaun tahu dia bukan Tuhan. Firaun tahu dia bukan tahu apa yang berada dalam perut ibu yang mengandung. Firaun tahu ketika mana dia tidur, ada yang mati tanpa pengetahuan dan izin dia. Dia tahu semua tu. Tapi pasal apa dia mengaku dia Tuhan? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Kerana kesombongan. Kerana kesenangan, dan dia rasa badan dia gagah. Dia rasa fizikal dia hebat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buktikan yang dia itu akhirnya mati dalam keadaan yang sangat hina, iaitu mati lemas. Bahkan menjadi sunnatullah. Sesiapa yang dalam dunia ni sombong, sesiapa yang dalam dunia ni sombong, sesiapa yang dalam dunia ni takabur, matinya biasanya akan mati dalam keadaan yang sangat hina. Dulu saya pernah cerita bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal ni satu karakter yang sangat-sangat sombong. Dia lawan Nabi tu pun bukan sebab dia tak percaya kat Nabi. Dia percaya kat Nabi tu. Bila orang tanya dia, Muhammad ni cakap betul, dia kata betul. Muhammad cakap betul. Tapi siapa? Ego. Sombong. Takabur. Dia lawan Nabi SAW. Dalam satu riwayat, dikatakan Abu Jahal melalui sekumpulan anak-anak dara dekat Mekah. Yang mana anak-anak dara ni cakap sama dia orang tentang Abu Jahal dan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan anak-anak dara ni sebut sesama mereka yang Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal ni, pasti tak akan menang lawan Muhammad. Pada ketika itu dia kata apa? Pada ketika itu dia kata, aku akan lawan Muhammad ni sampai aku buktikan pada budak-budak umpan ni, anak-anak dara ni, yang mereka itu tidak betul. Itu dia lawan Nabi. Dia lawan bukan sebab dia percaya Nabi itu cakap bohong. Tak. Dia tahu Nabi cakap betul. Tapi sebab ego. Bila nak mati Abu Jahal ni waktu dia nak mati, dalam peperangan Badar, dia ditikam oleh pemuda. Budak muda yang namanya Muaz dan Muawiz Ibn Afra. Ada khilaf sikit dalam masalah tu. Tapi ini yang saya sebut ni yang masyhur lah. Siapa dua orang ni? Dua orang ni adalah budak muda yang kerja dekat kebun tamar. Kira zaman dulu ni, orang Madinah ni, tuan-tuan dan perempuan, dianggap sebagai orang yang lekeh. Sebab mereka ni kerja petani. Bukan kata zaman dulu, zaman sekarang pun sama. Orang-orang Mekah, dia orang traders, businessman. Kalau naik kapal terbang pun business class lah. Business. Berbeza dengan petani, tanam padi. Kan berpeluh-peluh kan. So dia orang Mekah pandang lekeh orang Madinah ni. Kan? Jadi sebab itu, ketika mana peperangan Badar berlaku, dua orang budak muda, dah lah muda pula tu, kerja kat kebun tamar. Orang Madinah pula tu. Tikam Abu Jahal. Sehingga kan Abu Jahal kata dalam sebuah riwayat, malang aku dimati di atas tangan kamu berdua. Tak ada ke orang lain yang boleh, tak ada ke orang lain yang boleh aku mati di tangan dia. Maksudnya, kau nak mati pun biarlah mati di tangan Wira, di tangan hero. Kalau mati di tangan budak-budak ni macam, dia mati sebab apa? Kena tikam dengan budak muda. Jadi macam, spoil sikit lah. Kan? Untuk spoil sikit. Jadi, datang satu orang lagi, nama dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud jumpa Abu Jahal dalam keadaan dia nyawa-nyawa ikan dah pada masa itu. Kan?
Masa itulah disebut pada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, Abdullah bin Mas'ud bukan katalah dia akhirnya dia selesaikan Abu Jahal ni, dia pancung kepala. Sehingga bila dibawa kepala Abu Jahal tu kepada Nabi SAW, Nabi sebut, hadha Fir'aun hadhihi al-ummah. Inilah Fir'aun bagi umat ni. Pasal apa Fir'aun? Pasal dia sombong. Pasal dia takabur. Takabur dalam menolak dakwah Nabi SAW, dan takabur ketika mana dia mati di atas tangan budak muda. Dan Ibnu Mas'ud pun waktu dia selesaikan nyawa Abu Jahal, Ibnu Mas'ud bukanlah seorang yang orang kata badan saza. Ibnu Mas'ud ni budak kurus. Sehingga kan bila Ibnu Mas'ud ni betih dia terselak pun, para sahabat lain ketawa tengok betih dia kecil sangat. Sehingga Nabi SAW kata, betih yang kecil tu lebih berat daripada Bukit Uhud ketika diletakkan di atas timbangan di hari akhirat nanti. Oh, itu besarnya sumbangan Ibnu Mas'ud. Tapi nak beritahu apa dia? Nak beritahu Allah Ta'ala betul. Allah Ta'ala kata, kami jadikan manusia ni dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Dalam keadaan sebaik-baik makhluk. Yang mana jalannya tegak, kepalanya tinggi. Tak selari dengan kemaluannya. Nak beritahu Allah Ta'ala jadikan akal mereka itu berfungsi dengan baik. Kan? Manusia boleh mengawal gajah. Gajah badan besar. Manusia boleh kawal. Walaupun manusia badan kecil. Sebab apa? Akal yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri. Manusia boleh bina binaan yang begitu hebat. Tinggi. Macam mana boleh jadi? Akal yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Ya? Bahkan kalau kita tengok teknologi lama pun, still manusia tak boleh fikir macam mana ada manusia boleh buat macam tu. Kan? Tengok piramid. Macam-macam teori dok keluar. Macam mana dia cipta piramid ni? Dulu saya duduk kat Jordan ada Petra. Saintis pakar-pakar sejarah duk kaji macam mana dia orang boleh tarah bukit ni sehingga kita tengok cantik, no error. No. Maksudnya kalau kita tarah ni kadang-kadang boleh jadi pecah. Tapi dia orang boleh tarah. Tak ada silap. Dan kalau silap tu tak nampak. Kan? Tak beritahu manusia Allah Ta'ala jadikan dengan akalnya, dengan kejadian tubuh badannya, dengan anggotanya yang seimbang. Inilah sebaik-baik kejadian yang ada. Tapi Allah Ta'ala sebut, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tolak manusia ini. Kami kembalikan manusia ini asfala safilin, menjadi terendah di kalangan yang rendah. Macam mana? Apa maksud terendah di kalangan yang rendah? Para ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang kata asfala safilin dengan makna kami tolak manusia ni, kami tukar manusia ni menjadi keadaan di mana dia pergi ke umur yang hina. Maksudnya jadi tua. Kami jadikan manusia ni elok asal kejadian ni. Kami jadikan manusia ni kulitnya elok tegang. Kami jadikan akalnya berfungsi baik. Kami jadikan anggotanya kuat dengan tenaga yang hebat. Walaupun badannya tidaklah sebesar mana. Tapi dengan akal fikirannya, dengan tenaganya, dia boleh untuk mengurus alam ini. Tetapi keadaan manusia itu tidak kekal berada dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Kami akan tolak dia menjadi, kami akan kembalikan dia, kami akan tukar dia menjadi manusia yang tua. Pergi ke umur yang tua sehingga dia menjadi lemah semula. Sehingga kulitnya yang tegang itu menjadi kedut. Sehingga akalnya yang cerdik itu menjadi nyanyuk. Sehingga badannya yang lurus itu menjadi bongkok. Itulah keadaan manusia. Yang mana jangan sekali-kali kamu rasa kamu boleh menongkat langit selama-lamanya. Tak boleh. Akan datang satu ketika. Hari ni kita tengok orang tua, mungkin kita marah ke orang tua. Satu hari nanti kamu akan jadi tua macam dia. Masa berjalan. Masa itu berjalan dan tidak berhenti. Sewaktu kamu berjalan pun dia berjalan. Sewaktu kamu duduk pun masa berjalan. Sewaktu kamu tidur pun masa tetap berjalan. Sebab kadang-kadang kalau kita fikir balik, saya pun sama lah kan.
pergi ke Jordan umur 18 tahun. Kan masa tu saya tengok ayah saya muda lagi. Bila balik umur 24 tahun, tengok ayah dah sikit tua dah. Kemudian sambung buat master 2 tahun. Pergi pula ke Jordan 2011. Balik 2015, saya tengok ayah saya. Banyak dah uban kat kepala ni. Begitulah keadaan manusia. Dan saya pun hari ni tengok, rasa macam muda lagi. Tapi tengok dekat janggut, tengok dekat misai, banyak pula uban. Masa itu berjalan. Masa tidak berhenti. Sampai masa kita kena fikir. Umur yang Tuhan bagi, yang kita nak menuju ke arah tua ni, kita dah buat apa untuk negeri akhirat itu? Kebanyakan daripada kita banyak berfikir tentang dunia. Saya lepas bersara ni, Alhamdulillah, duit simpanan ada sikit, rumah pun dah ada. Jadi saya tak nak buat apalah, saya plan nak kata apa, nak duduk kat rumah, nak relax je Ustaz. Tak ada buat apa, nak buat ibadat je lah. Plan untuk dunia. Saya kata plan untuk hari pension. Kadang-kadang kita nak pergi bercuti pun kita plan. Daripada awal tahun dah plan dah, nak buat apa. Tahun ni kita nak pergi mana. Kan? Seorang ibu di rumah, bangun pagi dia plan. Hari ni nak masak apa untuk keluarga dia. Kita pula sama-sama kena plan. Apa yang kita dah buat untuk akhirat. Saya pun kena fikir. Tentang kita semua kena fikir. Kan? Sebab kalau fikir dengan kepala kita, betul lah kita tak tahu apa untung nasib kita. Tapi agak-agak cukup apa yang kita buat selama. Kan? Takut juga kita mikir. Kan? Umur dah 40. Lama umur 40. Macam Imam Nawawi, umur 40. Berkoyan-koyan dah kitab dia tulis. Saya tak tahu nak tulis satu buku. Kan? Duk hutang dengan Datuk Seri. Datuk Seri ada depan saya ni kan. Hutang dengan Datuk Seri satu buku ni, 10 sahabat jamin syurga ni. Tak siap-siap. Punya sibuk. Saya tak tahu sibuk apa. Tapi sibuk. Mungkin sebab itulah keberkatan masa kita tak ada. Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Hari ni mungkin kita kuat. Hari ni akal kita baik. Jangan sekali-kali salah guna. Kerana sampai satu masa, kamu akan tua. Kamu akan jadi hina. Mungkin hari ni kamu pandang orang tua yang nak panjat, nak rabat naik tangga pun kata, lambatlah dia ni. Satu hari nanti kita mungkin macam dia. Kan? Mungkin kita lebih teruk daripada dia. Uzur. Na'udzubillah. Moga Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita. Tapi nak bagi tahu, semua manusia akan pergi. Ini satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, summa radadnahu asfala safilin. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian, kemudian kami tolak dia menjadi sehina-hina makhluk yang hina. Ada yang kata tafsirannya, kami tolak dia masuk ke dalam neraka jika dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. So, dua tafsiran lah. Tafsiran pertama tadi, kami tolak dia ke umur yang tua. Tafsiran yang kedua kata, kami tolak dia masuk ke neraka selagi mana dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Maksudnya, apa yang ada pada kita ni, rupa yang elok, tenaga yang kuat, akal yang baik, selagi tak taat pada Allah, selagi tak taat pada Rasul, maka selagi itu kita tak akan dapat apa-apa jaminan untuk selamat di akhirat. Yang jamin kita untuk selamat, taat pada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Nampak gaya tafsiran kedua ni adalah pilihan Ibn Kathir. Sebab apa? Sebab Ibn Kathir kata, lepas daripada ayat tu, Allah Ta'ala sebut, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka itu pahala yang tidak putus. Kenapa ayat ni menunjukkan tafsiran kedua tu lebih tepat?
Kerana konteks ayat ni seimbang. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Kemudian kami tolak dia. Masuk ke dalam neraka. Menjadi makhluk yang paling hina di kalangan yang hina. Kecuali bagi orang-orang yang beriman. Dan beramal saleh. So ayat tu jadi seimbang. Ayat tu jadi seimbang. Maksudnya manusia ni Allah Ta'ala jadikan bagus. Tapi ada yang masuk ke dalam neraka. Sebab tak taat pada Allah. Tak taat pada Rasul. Tak beriman. Apa yang dia buat tidak ada nilai. Apa yang dia buat menambah beban dia di hari akhirat. Dan mungkin ada orang kata orang-orang yang tak beriman ni nampak macam senang hidup dalam dunia. Tengok kekayaan bilion-bilion. Kita biasa tengok bilion-bilion ni belanjawan negara. Belanjawan negara yang bilion-bilion ni. Tapi ada manusia Allah Ta'ala jadikan harta peribadi bilion. Maksud dia boleh run negara tu. Dia boleh beli negara. Kita pun terkejut. Macam mana dia nak manage bilion punya harta. Allah Ta'ala bagi pada orang yang bukan Islam. Kadang-kadang kita pun rasa macam, bagusnya kalau aku dapat. Tapi itu semua bebanan untuk dia. Kerana dia tak ada iman. Zakat dia tak bayar. Kan? Fitrah pun dia tak bayar. Ustaz, dia bukan Islam. Kena bayar zakat ke? Kena bayar zakat fitrah ke? Kenalah. Habis itu pasal apa kita tak tuntut? Sebab kita tuntut daripada diri Islam dulu. Tapi majoriti ulama' berpandangan, orang-orang yang bukan Islam, walaupun dia bukan Islam, tetap bertanggungjawab kalau dia tidak melaksanakan salat. Tetap bertanggungjawab kalau dia tidak membayar zakat. Sebab itu kita tak boleh tolong orang kafir nak buat benda dosa. Katalah orang kafir nak tumpang kita. Tolong saya nak tumpang kereta awak, saya nak pergi minum arak kejap. Kita tak boleh tumpangkan dia. Kalau kita tahu dia nak pergi buat maksiat. Kita tak boleh kata, alah dia kan kafir, minum arak boleh ke dia? Tak boleh. Kerana setiap yang haram ke atas orang Islam, haram juga ke atas orang bukan Islam. Cuma kita tak larang kerana mereka dah buat satu benda yang lebih besar daripada minum arak, iaitu syirik. Semua itu bebanan ke atas mereka. Bebanan yang mereka kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman, insya-Allah mereka selamat. Sama ada selamat itu dengan tidak kekal dalam neraka ataupun tidak masuk neraka terus. Dan kita doalah kita tak masuk neraka lah, insya-Allah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Nak bagi tahu yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh menjadi penyebab Allah Ta'ala akan selamatkan kita, iman dan amal saleh. Kerana ada orang dia beriman, dia tidak beramal saleh. Dia tak beriman, dia beriman tapi tak beramal saleh. Tak jadi juga lah. Ada orang dia beramal saleh tapi tak beriman, pun tak jadi juga. Siapa beramal saleh tapi tak beriman? Cuba tengok sami-sami. Cuba tengok padri-padri. Cuba tengok pendeta-pendeta. Mereka menganggap mereka beramal saleh. Tapi mereka tak ada iman. Cuba tengok sami. Kadang-kadang zuhudnya lebih daripada kita lagi. Pakai baju balut dengan kuning, oren, selipar, kasut pun tak pakai. Kan? Zuhud. Tapi tidak ada iman. Maka di sisi kita, tak ada nilai. Ada padri yang tak kahwin. Kenapa tak kahwin? Duduk dalam gereja. Kan? Nan. Apa ni? Biarawati. Kalau ikut dalam bahasa Melayu. Biarawati. Duduk dekat gereja. Tak menikah. Menyalahi fitrah. Sebab apa? Sebab nak dekatkan diri dengan Tuhan. Tapi tak dikira. Di sisi akidah Islam, tidak dikira. Sebab amal saleh tanpa iman tidak akan memberikan apa-apa manfaat. Iman, tidak ada amal saleh, juga membahayakan. Ada iman, tapi amal saleh tak buat. Kan? Tapi memanglah ada hadis bitaqah. Ada hadis yang Allah Ta'ala akan selamatkan orang yang berdosa selagi mana ada iman dalam jiwa dia. Tapi yang tu sebahagian. Kerana ada hadis yang lain, Allah Ta'ala campak masuk orang yang beriman tapi buat dosa. Cuma dia tak kekal dalam tu. Dia akan keluar semula. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka, pahala yang tidak putus. Apa maksud pahala yang tidak putus? Selagi mana mereka beriman, selagi mana mereka beramal saleh, pahala mereka tak putus. Kerana orang yang beriman ini, niat baik pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hari ini seorang-seorang kata,
esok ni saya ingat nak tolong orang buat sekian-sekian. Saya nak tolonglah orang ni buat benda ni. Saya nak tolong pihak masjid buat benda ni. Tapi esok tak jadi buat. Itu pun sudah memberikan pahala. Dan kalau dia buat, pahala yang diberikan berganda-ganda. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, pahala yang tidak putus ialah pahala yang membawa ke syurga. Yang mana pahala yang membawa seseorang masuk ke dalam syurga, pahala tu memang tak putus. Sebab apa? Sebab nikmat dalam syurga mana ada putus. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Mawdhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha." Satu kawasan sebesar lipatan cemeti di dalam syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab apa? Dunia ni ada waktu-waktu yang kadang-kadang kita rasa macam kita ditimpa musibah. Ada waktu-waktu yang kita rasa macam kita ditimpa sakit. Ada waktu yang kita rasa macam kita sempit. Tapi syurga, nikmat dia tak putus. Apa yang kita nak, dapat. Apa yang kita nak, Tuhan bagi. Bahkan Tuhan suruh lagi kita tamannah, Tuhan kata. Pasang cita-cita. Sehingga hatta tanqati'u binal al-amani, dalam riwayat sebut, sehingga cita-cita tu dah terputus dah, tak ada lagi dah apa yang nak. Tuhan bagi 2 kali ganda daripada apa yang kita minta. Itu syurga. Syurga yang tidak putus. Syurga yang tidak putus. Ganjarannya, nikmatnya, keadaannya. Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Ni ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Taala nak bagi syarat apa dia? Nak bagi syarat tenaga fizikal yang kuat, akal yang baik, tidak akan membuahkan hasil kalau tidak ada iman, tidak ada amal saleh. Dan kena ada iman, kena ada amal saleh, itulah yang akan membuahkan hasil setelah modal Allah Taala bagi. Apa modal? Modal itulah kekuatan fizikal, kekuatan akal fikiran. Itu yang akan digunakan sebagai modal, bukan sebagai ruang untuk kita jolisakan. Okey. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Allah Subhanahu wa taala gunakan ayat pertanyaan. Maksudnya, setelah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kekuasaan dia, ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah Taala kembalikan manusia itu sehingga menjadi tua dan lemah. Ada riwayat, ada tafsiran kata Allah Taala boleh tolak manusia masuk dalam neraka. Ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh bagi pahala yang tidak putus-putus pada manusia. Semua kuasa Allah. Jadi Allah Taala tanya, "Fama yukadzibuka ba'du bidin?" Jika demikian itulah kuasa yang aku ada, maka apa pula yang menjadikan engkau ni boleh berdusta tentang hari pembalasan selepas daripada itu? Maksud Allah Ta'ala beritahu apa ni? Ayat ni macam nak sokong, kita panggil apa? Ayat ni macam nak sokong tafsiran yang pertama tadi. Sebab tu saya kata 2 tafsiran ni boleh masuk sekali. Maksudnya, kami jadikan manusia dalam keadaan sebaik-baik kejadian, kemudian kami jadikan dia tua. Kami jadikan dia tua, dia tak bermaya, dia bongkok, dia lemah, dia nyanyuk. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maksudnya, kalau dia dah nyanyuk, orang nampak dia tak bagus. Kalau dia dah tua bongkok, orang nampak dia tak bagus, dia tak ada guna. Tapi masa muda dia, masa dia kuat, dia dah banyak beramal saleh, ada kebaikan untuk dia. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Apa yang menjadikan kamu nak mendustakan hari pembalasan selepas daripada ini? Maksudnya, ada manusia dalam dunia Allah Ta'ala kata, dia dustakan hari pembalasan. Dia kata kiamat tak ada. Siap ada di zaman Nabi tu, datang bawa tulang. Datang bawa tulang. Siapa yang hidupkan semula tulang ni setelah dihancur? Tak percaya kat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala boleh ciptakan manusia tu daripada tak ada,
tiba-tiba jadi ada dan sangat hebat, Tuhan boleh ubah yang kuat ni pula jadi lemah, jadi nyanyuk dan jadi tua. Apa yang menghalang Tuhan untuk bangkitkan semula sesuatu yang telah hancur sedangkan sebelum ni dia ada? Saya ulang balik nak bagi faham. Tuhan cipta kita daripada tak ada. Tak ada, nothing. Tulang tak ada, kulit tak ada, apa pun tak ada. Tiba-tiba kita ada. Muncullah kita. Rozaimi sebelum tahun 83 tak ada. Tak ada. Bila tak ada, Tuhan cipta bagi ada. Lahirlah saya. Bila ada, membesar dan jadi dewasa, kemudian akan pergi tua. Akan jadi lemah balik. Apa yang menghalang Allah untuk cipta semula saya di hari kiamat nanti setelah tulang saya hancur? Sedangkan Tuhan pernah cipta saya daripada tak ada. Nak bangkitkan saya di hari kiamat dengan tulang yang dah hancur lebih mudah daripada nak cipta saya daripada tak ada menjadi ada. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak tanya kat kita ni. Allah Taala bagi satu perumpamaan. Kamu tengok manusia daripada tak ada jadi dewasa. Daripada tak ada, kuat, hebat. Kemudian dia jadi tua. Tuhan boleh ubah manusia sekelip mata. Dan Tuhan hancurkan jasadnya dalam kubur. Tuhan boleh bangkitkan semula. Ada orang dia tak percaya. Dia ragu-ragu dekat Nabi SAW. Dia kata Nabi bohong. Tapi Tuhan kata ini bukan satu benda yang mustahil. Manusia yang logik berfikir, apa masalahnya? Sebab dia pernah cipta satu yang lebih hebat daripada tu. Kan? Apatah lagi mudah untuk Allah Ta'ala ciptakan manusia setelah tulang dia hancur. Dan dia telah pun ada, telah pun wujud, telah pun muncul sebelum ini. Ya? Ini Allah Ta'ala nak suruh kita ni beringat tentang hari akhirat, beringat tentang hari kiamat, jangan dustakan. Kerana sebahagian daripada manusia, dia mendustakan tu dengan dua cara. Mendustakan yang pertama, dusta cara orang musyrikin. Golongan Quraisy. Yang mana Quraisy memang dia tak percaya langsung lah. Dia ketawakan Nabi, dia gelakkan Nabi, dia bawa tulang jumpa Nabi. Ada satu lagi golongan manusia. Dia mendustakan bukan pada akidah dia, tetapi dia mendustakan pada tindakan dia. Macam mana? Manusia yang beriman, tetapi tindakan dia tidak menyelamatkan akhirat. Kita ke tu? Kadang-kadang kita ni buat dosa, macam tak ingat dengan akhirat. Seolah-olah macam kita dustakan akhirat. Tindakan kita mendustakan yang kita akan bangkit semula. Tak ingat dah pasal dosa. Tak ingat dah pasal pembalasan. Dok buat zalim kat orang. Kita kena banyak beringat. Kan? Kita kena banyak beringat. Kadang-kadang media sosial menjadikan kita bertambah jahat. Buat fake account, kutuk orang sana, fitnah orang sini. Orang nak saman tak boleh. Orang yang bagi tahu kat saya kan. Ustaz saman je Ustaz. Saya kata susah juga nak saman kalau orang fitnah kita dalam keadaan dia guna fake account. Macam mana kita tak kenal dia siapa? Nak hantar letter of demand kat siapa kan? Tak boleh. Jadi manusia pada akhirat ni cara pendustaan dia dua. Pertama yang kafir tu lah, kafir terus lah. Dia menafikan pada akal dia, pada fikiran dia, pada akidah dia, pada tindakan dia. Yang kedua, dia beriman dengan hari akhirat. Tapi tindakan dia seolah-olah macam dia menafikan tentang hari pembalasan yang ada. Kemudian, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu seadil-adil hakim? Seadil-adil hakim ni maksudnya bila pergi ke negeri akhirat, kamu jangan susah hati, kamu jangan risau. Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi. Pada hari ini tidak ada sebarang kezaliman yang akan berlaku pada kamu. Allah seadil-adil hakim. Allah adalah hakim yang tidak ada siapa pun yang akan dizalimi bila bertemu dengannya pada hari akhirat nanti. Manusia yang paling lemah dalam dunia, yang selalu dizalimi dalam dunia, nanti di akhirat dia akan dibela.
Manusia yang zalim dalam dunia, yang paling berkuasa dalam dunia, bila pergi ke negeri akhirat, tidak ada lagi kezaliman yang boleh dia buat. Adil Allah Ta'ala ini. Sangat-sangat adil. Dan jangan risau, hari akhirat itu ada. Siapa yang dizalimi, siapa yang dihina, sesiapa yang dianiayai, hari akhirat ada. Yang kita akan berdepan dengan Allah Azza wa Jal, hakim yang terbaik, hakim yang paling adil. Ada juga yang kata bi ahkamil hakimin, dengan makna Allah sebijak-bijaksana hakim, sebijaksana pemutus. Dengan makna Allah Ta'ala bila menciptakan manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila menjadikan menciptakan manusia, ciptaan Allah Ta'ala itu sangat-sangat adil dan bijaksana. Sebab itu saya sebut tadi, keadaan manusia yang Allah Ta'ala ciptakan itu ialah keadaan yang sangat-sangat baik. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Jadi itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan untuk malam ini. Saya tengok kalau ada soalan. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz, para admin dan sahabat kuliah yang dirahmati Allah. Semoga usaha Ustaz Rara untuk menyiapkan buku penulisannya akan dimudahkan oleh Allah. InsyaAllah. Amin ya Rab. Ini memang saya berhutang dengan Tok Seri Syazali ni. Kan? InsyaAllah bagi siap. InsyaAllah. Semoga ada keberkatan masa pada saya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semasa khutbah Jumaat, semasa khatib duduk antara dua khutbah, jemaah berdoa, jemaah masing-masing berdoa sambil menelah tangan. Adakah dibolehkan? Juga di penghujung khutbah, jemaah menelah tangan dan mengaminkan doa yang dibaca oleh khatib, termasuk doa untuk sultan. Adakah dibolehkan atau ianya bid'ah? Okay. Banyak soalan. Soalan yang pertama ialah berkenaan dengan doa di antara dua khutbah. Bila imam selesai khutbah yang pertama, imam duduk. Kemudian adakah waktu tu waktu mustajab doa? Ya, waktu tu menurut sebahagian ulama adalah waktu mustajab doa. Iaitu waktu mustajab doa ni menurut sebahagian ulama ialah pada selepas asar hari Jumaat. Tadilah selepas asar tadi. Ada juga pandangan yang mengatakan waktu mustajab doa ialah waktu imam keluar ke atas mimbar sehingga selesai solat Jumaat. Sehingga selesai solat itu waktu yang mustajab. Jadi bila khatib duduk, sebahagian makmum ambil peluang untuk berdoa. So dia boleh doa. Tapi bukanlah doa beramai-ramai. Tapi mereka doa sendiri-sendiri apa yang mereka nak doa untuk mengisi masa yang ada. Tak ada masalah. Dibenarkan. Bahkan itu menurut sebahagian pendapat seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, itu salah satu daripada pendapat yang kata waktu yang mustajab doa. Yang Nabi kata dalam banyak-banyak waktu, hari Jumaat ni ada satu waktu yang mana tidak ada mukmin yang berdoa padanya illa yustajabulah, melainkan Allah Ta'ala akan mustajabkan untuknya. Okey. Yang kedua, di penghujung khutbah, imam ataupun khatib berdoa. Bila khatib berdoa waktu khutbah, khatib dia tak tanda tangan. Ini sepakat. Khatib hanya mengisyaratkan jari seperti ini sewaktu doa dalam khutbah yang kedua. Ini berdasarkan kepada hadis Ibnu Khuzaimah. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah daripada Imarah bin Ru'aibah. Dia melihat Bishr bin Marwan ketika mana membaca khutbah, dia mendarah tangan. Sebagai dia khatib, dia mendarah tangan. Bishr Imarah kata, qabbahallahu tilkal yadain. Moga Allah memburukkan kedua tangan itu. Kerana tangan itu tidak pernah ditadah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, imam dia tak perlu tadah tangan. Makmum perlu tadah tangan ke tidak? Makmum, adakah dia perlu tadah tangan ke tidak? Ulama berbeza pendapat. Satu pendapat dalam mazhab Maliki mengatakan makmum tadah tanganlah sebab doa. Dia aminkan dan dia tadah tangan. Tapi menurut sebahagian ulama yang lain tidak. Saya cenderung kepada tidak. Sebab apa tidak diangkat? Kerana kalau ada riwayat sahabat angkat, sudah tentu ia dinukilkan kepada kita. Jadi kalau Nabi pun tak angkat, kita tak angkatlah. Tapi Ustaz, tak tanda tangan ni rasa macam tak beradab pula. Ini saya kata tempat-tempat yang kalau kita tak tadah pun, insya-Allah tak adalah jadi macam tak beradab. Sebab waktu yang kita doa pada Allah, contohnya Nabi suruh kita berdoa dalam sujud. Nabi suruh kita berdoa banyak
sebelum bagi salam dalam tasyahud akhir? Tanda tangan? Mana ada tanda tangan? Kan? Tapi kita doa lah juga. Saya tak pernah tengok lagi lah orang bila nak doa dalam sujud, dia pergi angkat tangan dia macam tu. Tak ada lagi lah. InsyaAllah tak ada. Jadi, saya pegang pada pendapat tak tanda tangan. Tapi kalau orang sebelah saya tanda tangan, saya taklah bantah dia. Kerana saya tahulah, ini adalah isu khilaf yang mu'tabar. Wallahu'alam. Kemudian Ustaz tengah usahakan buku apa tu? Apa tajuknya? Saya tengah tulis buku 10 sahabat jaminan syurga. 10 sahabat yang dijamin syurga yang Nabi SAW sebut. 7 orang dah siap. Tinggal lagi 3 orang ini. InsyaAllah. Itulah. Semenjak duduk di Perlis ni sibuk sikit. Mudah-mudahan ada keberkatan masa dalam saya. Soalan saya, boleh ke jemaah yang sedang mendengar khutbah Jumaat memegang tasbih sambil berzikir dalam hati sambil mendengar khutbah? Dalam hadis Nabi SAW sebut, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang memegang batu maka telah lagha, telah sia-sialah Jumaatnya. Jadi pegang tasbih ni dia ada sama macam pegang batu yang disebut dalam hadis lah. Jadi sebenarnya waktu khutbah kita fokus pada apa yang disampaikan dalam khutbah. Baik. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz diberkati oleh Allah dan Tuhan juga. Soalan saya, di saat kita sudah boleh membaca Quran, amalan mana yang lebih afdal? Baca Quran untuk khatam atau hafaz Quran? Sebenarnya kedua-dua ada fadilat. Dua-duanya ada fadilat. Hafaz Quran, kita laksanakan fardu kifayah. Ada pahala. Baca Quran untuk khatam sambil tadabbur pun ada fadilatnya untuk amal dan untuk faham dan untuk menambahkan keimanan. Jadi saya nak kata satu keputusan ataupun satu hukum yang sama macam setiap orang tak boleh. Kerana setiap orang ada perbezaan. Mungkin ada orang pada waktu tu hafaz Quran, pahalanya lagi besar. Kerana kalau dia baca pun, dia tak khusyuk umpamanya. Tapi kalau ada waktu dia baca dengan tadabbur, lebih dia memberi manfaat kepada iman dia berbanding hafaz. So, dia kena nilai diri dia yang mana yang lebih bermanfaat untuk dia lakukan pada waktu-waktu tertentu. Tapi kedua-duanya baik. Maksudnya, hafaz Quran pun bagus, baca Quran sehingga khatam pun bagus. Sebab ada sahabat Nabi SAW minta daripada Nabi nak baca Quran dalam masa yang singkat. Nabi kata boleh, tapi jangan kurang daripada 3 hari, takut tak khusyuk. Okey. Jadi Ustaz memang boleh amin beramai-ramai apa yang didoakan oleh khatib di hujung. Kita aminkan tetapi bukanlah dengan suara yang tinggi. Kita sebut amin. Sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi itulah yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Soalan-soalan pun alhamdulillah soalan yang baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Ini ada soalan last. Dia kata, kalau dah baca surah Kahfi pada malam Jumaat, perlukah kita baca pada hari Jumaat? Tak ada masalah. Tapi membaca malam Jumaat sudah memenuhi. Baca hari Jumaat pun sudah memenuhi. Cuma antara baca malam dengan baca siang, para ulama menggalakkan baca siang lagi. Malam boleh, tapi baca siang lebih orang kata apa, lebih bagus. Kerana lebih dekat dengan Jumaat. Dan sebahagian riwayat tak sebut malam, disebut Yaumul Jumaat. Tapi kalau tak sempat baca hari Jumaat, tak sempat baca malam Jumaat, tak sempat, hari Jumaat tak sempat, boleh baca pada hari-hari lain. Sebab ada riwayat yang tak sebut pun tentang hari Jumaat. Maksudnya, ada keluasan di situ. Okay, terima kasih banyak pada yang hadir pada malam ini. Restoran ni pun nak tutup lah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada penganjur. Tafaqquh fiddin. Moga Allah Ta'ala berkati usaha kalian. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Saya berhenti di sini juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz.